Cari nilai X. Macam mana saya nak cari nilai X? Tekan apa? Tekan menu dulu. Tekan menu. Lepas tu cari awak punya equation. So, bila dah equation, apa? Lepas tu dapat equation. Lepas tu tekan polinomial. Polinomial. Dah polinomial, tentukan awak punya degree tadi. So, kita punya function adalah kuadratik. So, tekanlah 2. Bila dah tekan 2, awak masukkanlah koefisien awak punya X square, X dan juga constant anda. Lepas tu, tekan je lah sama dengan. Tekan sama dengan, so akan dapat apa benda nilai dia. Nilai yang awak dapat tu adalah nilai X. X itu adalah kita punya intercept kat sini. X-intercept kat sini. X1 dan juga X2. Bila dah ada X1 dan juga X2, awak tekan sekali lagi. So daripada situ awak akan dapat dia punya nilai minimum. Sama ada minimum ataupun maksimum point kita. So dia dah nyatakanlah X sama dengan apa, minimum dia, X sama dengan apa dan juga Y sama dengan apa. So daripada situ kita dapatlah apa dan juga apa-apa. Okay? Boleh? Okay. So kita cuba boleh? Okay, itu untuk quadratic function. So now kita akan sambung dengan cubic function. Okay, untuk cubic pula, macam mana kita nak selesaikan cubic function? Okay, untuk cubic sama juga. Apa yang perlu anda lakukan? Awak kena cari pintasan. Pintasan mana? Pintasan dengan paksi X ke Y? Kalau boleh cari dua-dua, carilah. Okay, biasanya kita akan tengok pintasan Y kita. Sekejap. Ya Allah, anak aku pula. Bukakan game. Buka game. Okay. Cubic function Y equal AX cube plus C. C dekat belakang ni sebenarnya adalah kita punya X intercept ke Y intercept nak? C kat belakang ni. Y. Ya, saya. Ini adalah Y intercept. Ini adalah Y intercept kita. So dah senang dah Y intercept. And then from here juga, macam mana saya tentukan dia punya shape? Supposenya untuk cubic function, bentuk dia adalah huruf S macam ni. Ataupun satu lagi adalah bentuk macam ni. So yang mana satu, ini adalah satu, ini adalah dua. So untuk satu ni adalah koefisien X cube. Dia adalah positif ke negatif? Koefisien X cube dia adalah positif atau negatif untuk satu ni? Untuk shape satu ni. Anak, this compare. Awak compare balik dengan awak punya linear function. Linear function yang macam ni. Okay, yang macam tu. Hari tu siapa yang Zafri ke? Yang pertama positif. So yang ini, koefisien X cube dia adalah positif. Yang ini, A kita mesti lebih besar daripada 0. Yang sebelah kanan yang kedua ni sama dengan yang ini. Iaitu A kita kurang daripada 0. Okay, ready? Okay, seterusnya. Kita dah ada part C. Ke korang dah buat yang ni? Ada video tak? Okay, so C saya dekat sini. And then, since A saya adalah positif, koefisien X cube saya adalah positif. Makanya graf kita, yang mana? Nombor 1 ke nombor 2 graf kita? Shape yang pertama ke? Satu. Yep, shape yang pertama. Ya, saya betul. Ya. Okay, shape yang pertama. So, ini adalah Y equal AX cube plus C. Then from here, how about our domain and range? Domain and also range. Okay, domain adalah apa benda? Domain adalah nilai X daripada kiri sampai kanan. Kiri ke kanan. Domain kiri ke kanan. Range daripada mana ke mana? Daripada range? Bawah ke atas. Bawah ke atas. Daripada bottom ke top. Itu adalah kita punya range. So, domain tengok pada paksi X. Range, ini adalah saya punya domain. Range kita akan tengok pada paksi Y. So, ini adalah saya punya range F. Okay, so now domain kita. Domain saya tunggu. Domain kita adalah berapa?
Negatif? to infinity. Ya, domain kita adalah negatif infinity sampailah infinity. So domain kalau tak nak tulis negatif infinity sampai infinity, awak boleh juga buat x element of real number. So semua nilai boleh. Okay, so itu adalah saya punya domain. Range saya, range tengok daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas. So apa nilai x? Sorry, apa nilai y dia? C. Ha? C? Mana boleh C? Dia dekat sini. Tapi graf kita, kalau awak tengok graf kita dia sampai atas ni. Daripada bawah sampai atas. Daripada bawah sampai atas. So, Negatif infinity. ya betul. Semua cakap tak habis. Infinity. Negatif infinity sampai Infinity. negatif infinity sampailah infinity. So kenapa pula C ni tak masuk? Ni C ni. Kenapa saya tak buat negatif infinity sampai C? Kenapa saya tak buat C sampai infinity? Sebab Ya? dia punya graf tu ada lagi. Dia tak Ya. Sebab graf kita tak berhenti. Graf kita tak berhenti sampai C. Tetapi kalaulah saya ada satu lagi function, let's say saya punya function, saya punya function macam ni. Ni C. Assume ni maksimum dia C tau, maksimum C. So domain saya apa? Kalaulah macam ni graf saya, domain kita apa? Apa domain kita? Domain kita C jangan tak nanti ya. Sekejap, saya padam. Negatif infinity sampai kosong. Sekejap, saya padam. Saya buat 4. Okey. Domain negatif infinity to infinity. negatif infinity sampai Infinity sampai 4. 4 tu apa? Kosong. Zero. Ya, negatif infinity to 0. Zafri kata, orang lain saya dengar macam tu. Okay, so negatif infinity sampai 0. Kenapa? Sebab nilai x kita dia dekat 0. Kan? Nilai x. Sebab domain based on value of x. So negatif infinity sampailah 0 sahaja. So 0 include or not? 0 include or not? Include. Termasuklah. And then how about our range? Range? Okay, range. Range daripada bawah ke atas. Alia berjaya tak tu? Daripada negatif infinity. Negatif Infinity 4. Yep, saya. Zafri pun jawab juga. So negatif infinity sampailah 4 sahaja. So ini adalah dia punya domain dan juga range. So itu kalau saya restrictkan graf kita tadi. Tapi kalau tengok balik soalan yang asal ni, dia tak ada restriction. So dia tak ada syarat nak berhenti kat mana, dia starting kat mana, tak ada. So memang daripada negatif infinity sampailah infinity. So itu adalah y equal ax cube plus c. And then how about y equal negative ax cube plus c? Graf dia macam mana? Graf dia yang nombor 2 tu. Yang nombor 2. Ya, betul yang nombor 2. Okey, yang nombor 2. Then saya punya domain range. Okey, domain kita Dari positif infinity sampai negatif infinity. Betul Mira, tapi Mira dia punya nilai kena baca daripada kiri ke kanan. Kiri kanan. Negatif infinity. Ya Afrina, apa dia? Afrina. Negatif infinity. Ya daripada kiri kena baca kiri dulu. Kiri kanan, kiri. Ada lagu apa? Kanan, kiri. Aku tak pandai dah pula. Bukan ada lagu Ada lagu kan yang kiri kanan tu. Masa Saya- berkawak je macam. Ada TikTok. TikTok lah aku tanya anak saya. Anak saya macam tu. Dia menyanyi lagu macam tu. Yelah kot. Didi ke? Didi and Friend ke? Bukanlah. Bukan Didi and Friend lah. Okay, range dia pun sama juga sebenarnya. Sama je lah kan. Range dia negatif infinity sampailah infinity. Okay. Okay, so settle saya punya cubic. Nak masuk graf, nak masuk dia punya exercise dulu ke nak terus masuk kita punya set function? Tak apalah, saya habiskan set dulu lah. Okay, set function. Okay, set sebenarnya kalau asal dia graf dia macam ni, y
Y squared equals with X. So Y saya sama juga dengan set Set X. plus minus set X. Okay. Sebenarnya lah. Tapi kita ada dua keadaan macam ni. Sama ada Y kita akan jadi set X sahaja ataupun Y kita sama juga dengan negatif Set. set X. Boleh tak Y kita adalah set negatif X? Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Kenapa tak boleh? Sebab equation tu kena positif. Ya, saya sepatutnya lah. Tapi untuk set function, kita boleh juga sketch graph dia ni. Sketch graph dia dengan syarat nilai dalam set mesti lebih besar atau sama dengan 0. So, dia ada condition dia. Condition dia untuk awak boleh dapatkan graph dia, untuk dapatkan nilai dia, syarat dia mestilah negatif X mesti lebih besar atau sama dengan 0. So, X saya kurang atau sama dengan 0. So bila kurang atau sama dengan 0, apa nilai X dia? Mungkinlah saya akan gantikan. Let's say saya sub, X saya sama juga dengan negatif 1. So kita cuba tengok Set, ni negatif. Negatif memang asal ni, original dia. So negatif X. So dia akan jadi apa? Y sama juga dengan set X. So boleh selesai kan? Betul tak? Okay, so untuk set awak kena tengok elok-elok tengok. Okay. Okay, set function yang first saya ada Y equal negative X minus C, set negative X minus C plus D. D ni adalah constant dekat luar set. D duduk luar set. So macam mana saya nak sketch graph yang ini? Okay, nak mudahkan anda, kita tengok yang dalam set. Dalam set kita adalah negative X minus C. Negative X minus C. So syarat yang diperlukan mestilah negative X minus C mestilah lebih besar atau sama dengan 0. Okay, for your information, value under set must greater or equal 0. Must greater or equal 0. Value under set must greater or equal 0. So daripada situ baru boleh sketch graph anda sebenarnya. Baru boleh dapatkan domain, baru boleh dapatkan range anda. Okay, so X saya akan jadi apa ni? X saya akan jadi kurang atau sama dengan, kurang ke? Tak. Kalau saya silap beritahu tau. Tak apa Jaharanita, ulang sayang. So negative X greater or equal C, isn't it? Ana? Yes. Okay, then X saja. Saya nak X saja. Saya tak nak negatif. Saya nak X saja. So X saya akan jadi greater or equal negative C ke? Tak. Tak. Yang ini awak kena interchange your sign of inequality. So dia akan jadi X kurang atau sama dengan negative C. Dia akan reflect lah, dia akan terbalik sebenarnya. Dia akan in reverse. Okay, so yang ini yang selalu akan berlaku kesilapan. Dia akan reverse ni. So X saya akan jadi kurang atau sama dengan negative C. Let's say saya nak sketch graph. Macam mana saya nak sketch graph? Saya dah tahu dah nilai X saya mestilah kurang daripada negatif C. Kurang daripada negatif C. So negatif C duduk kat mana location dia? Location dia akan duduk dekat sini. Ini negatif C. Sebelah kiri kan? X kiri kan? X saya. Sebab X kurang daripada negatif C. Maksudnya kawasan dia nanti bila awak sketch graph dia mesti duduk dekat kawasan sebelah kiri daripada negatif C. Mesti sebelah kiri daripada negatif C. Boleh tangkap? Itu untuk X dia. Okay, how about our Y? Y dia jadi macam mana? Krik. Okay. Konon tak nampak dah. Okay, Y. Y dia jadi macam mana? Okay, sekarang ni awak dah ada negatif C kan? Itu nilai paling besar yang anda ada. Itu adalah nilai paling besar yang anda ada. So gantikan nilai tadi C, negatif C masuk balik dekat dalam sini. Apa yang akan berlaku? So saya ada Y, saya cuba tahu. Set negatif X tadi saya gantikan dengan negatif C. Negatif C minus C
plus D. So negatif darab dengan negatif dia akan jadi positif. So C minus C akan jadi apa? C minus C Zero. zero. Zero lah kan. Dia jadi zero. So cert zero jadi apa? Cert zero? Bang. Zero. Okay. Cert zero dia akan jadi zero. So zero. Zero plus D. So just akan dapat Y dia sama juga dengan D. So bila C, X saya negatif C, Y saya sama juga dengan D. So dia punya position akan duduk kat sini. Graf dia ke mana? Kiri. Kiri pusing. Okey, kiri pusing. Kiri atas ke kiri. Mana sini? Ke kiri bawah. Bawah. Kiri bawah, kiri atas. Bawah. Bawah, ya ke? Atas. Atas bawah. Dia akan jadi ke kiri atas sebenarnya. Ke kiri atas. Kalau yang ni dia tak nampak sebab kita gunakan unknown. Kalau nak lagi senang nanti kalau dah masuk dalam betul-betul example saya tunjukkan. Dia akan jadi ke kiri atas ataupun ke kiri bawah. Kejap lagi Sebab yang ni awak tak nampak sebab dia gunakan unknown, dia guna variable. Okay. So ini adalah graf dia. Okay. Ini adalah graf dia. Domain kita akan jadi macam mana domain? Okay, domain. Negatif infinity. Negatif C. Ya, pandai. Alhamdulillah. Negative infinity, negative C. Negative C included or not? Negative C included or not? Included. Sebab ni ada sama dengan. Bila ada sama dengan, so dia termasuk. Makanya included. Negative C. And then our range daripada mana ke mana? Range, ingat balik. Bottom to top. D. Infinity. Ya, pandai. Alhamdulillah. D sampailah infinity. Dah masuk kawasan orang ni, orang sebelah marah kat saya ni. Okay. So settle untuk example A. Example B. Saya duduk kat hutan, korang dengar bunyi burung tak? Hari ni kambing tak bunyi, burung bunyi. Okay, so Y equals cert X minus C plus D. Ke nak cuba dulu? Nak cuba dulu ke apa? Oh, anakku senyap sudah. Cuba. Okey, cuba dulu. Saya tunggu. Okey, cuba dulu. Okey, cuba dulu. Ingat balik domain macam mana tadi saya kata nilai dalam set mesti lebih besar atau sama dengan 0. So, saya akan ada X tolak C. X tolak C lebih besar atau sama dengan 0. Anakku, sebenarnya nilai dalam set ni juga akan tentukan adalah nilai domain anda sebenarnya. Nilai domain anda. Kalau awak tengok yang sebelah kiri ni, kan X kurang atau sama dengan negatif C. So, ini domain dia. Dia sama ni. Dia sama. Okay, so secara automatik, nilai X yang anda cari tadi adalah anda nak cari dia punya domain. So, domain kita X lebih besar atau sama dengan C. Ya, Okay, dah dapat dia punya X. Kudusnya jaharan ni tak apalah. So C saya duduk kat situ, kanan kiri lebih besar. Kawasan dia mestilah sebelah kanan. Ke kanan cuma kita tak tahu ke kanan atas atau ke kanan bawah, kita tak tahu. Okay, then buat macam tadi juga. Cari Y. Cari Y. Okay, bila X sama dengan C, Y dia dapat berapa? D. Dia akan dapat D. So dia duduk sini. Cuma kita tak tahu ke kiri, ke kanan atas atau ke kanan bawah, kita tak tahu. Tapi nak senang nak tahu, dia akan tengok pada ni kat depan ni. Tengok pada coefficient kat depan. Sign dia positif ke sign dia negatif? Positif. Positif. So
Atas. Atas. Ya saya positif atas. So, dia, besar sangat pula. Okey. Sebab tu yang sebelah yang A ni tadi pun kat atas. Sebab dia punya koefisien ni tadi adalah positif. Sign dia adalah positif. Kalau awak susah nak hafal, kalkulator je nanti. Kita belajar guna kalkulator. Okay, so yang ini nampak. Awak dah nampak sesuatu saya rasa. Awak dah nampak. Yang ni sign dia negatif. Ni pun sign dia negatif. Lepas tu nak cari domain. Macam mana nak cari domain. Tengok yang dalam cert. Ni tengok dalam cert. Saya nak tunjuk satu je. Satu lagi korang punya tugasan belum siap lah. Oh, anak aku ni. Okay, domain. Domain. C. Infinity. Infinity. C sampailah infinity. Range. Kalau korang rasa mengantuk, ambillah gula-gula tau. Makan gula-gula pun tak apa. Tapi ni saya kena ajar juga. Okay, then range dia. D infinity. Dia D sampailah infinity. Madam nak tanya. Ya saya. Dia memang kena buat satu petak satu bulat yang dekat. Yang ini kebetulan memang dia satu petak satu bulat. Sebab dia memang ada syarat dia ni. Kan? Sebab dia adalah open bracket sebenarnya. Half open. Yang ni adalah half open bracket. That's why kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat macam ni. C sampailah infinity. Sebab untuk infinity ni, infinity kan simbol infinity ni dia memang sentiasa kawan dia memang sentiasa infinity. Infinity. Infinity ni memang kawan dia sentiasa open bracket. Dia tak boleh close bracket. Kenapa tak boleh yang ni? Sebab tak ada nilai, tak tahu nilai. Kita tak tahu nilai dia berapa. That's why untuk infinity memang sentiasa open bracket. Untuk kita punya constant yang selain daripada infinity based on kita punya inequality yang kita dapat. Based on nilai X yang kita dapat. Mungkinlah sebenarnya dekat dalam soalan ni juga dia ada restrikkan X dia mesti lebih besar daripada C. Mungkin dia dah restrikkan X dia lebih besar daripada C. So untuk dapatkan domain macam mana? Domain dia mesti tak boleh guna yang ni lah. Tak jadi yang ni. Tak boleh guna yang ni. Tapi domain dia adalah X lebih besar daripada C sahaja. So bila lebih besar daripada C sahaja, macam mana dengan kita punya domain yang kita nak tulis? Kena open bracket. Ya saya. So secara automatik domain yang baru adalah C sampailah infinity. Infinity kawan dengan open bracket sentiasa. Infinity kawan dengan open bracket sentiasa. Jangan buat close bracket untuk infinity. Tapi untuk constant tak jadi masalah based on awak punya function nanti. Okay, boleh terima? Afrina ke tadi? Ke siapa? Saya madam. Okay. Ya madam. Okay. Ya, Okay, Nurin nak Nurin tanya, tadi. Ya saya. Apa dia Aisyah? nak tanya yang range yang Range? D tu. Kenapa range? Bukan kenapa? daripada bawah. Macam mana? Apa dia? Aisyah? Bukankah kita kena ambil daripada negatif infinity ke? Kenapa kita tak ambil daripada negatif infinity? Sebab apa kita tak ambil daripada negatif infinity? Sekejap Tolong, siapa yang boleh tolong saya? Kenapa kita tak ambil daripada negatif infinity sampai dekat D? Sebab dia bottom to top. Bottom to the top. Bottom dia So, start dengan D. Ya saya. Bottom dia start dengan D. Bukannya bottom dia start dengan D. Negative infinity. Tak. Boleh Aisyah? Nampak tak Aisyah? Sebab bottom dia start dengan D. Sebab tu dia akan jadi. Okay. Boleh? Nampak Kalau tak nampak cakap. Nampak Cakap. Okay. Okay, Aisyah dah nampak. Thank you. Faham Alhamdulillah. Okay lagi. Okay, C. Kita cuba C. Okay, C. Okay, yang ni nak dapatkan domain negative X minus C mesti greater equal 0. So, X saya. C. Memanglah C. Apa? Ke? Betul tak? So, X saya kurang atau sama dengan negative C. Ke? Betul. X saya kurang atau sama dengan negatif C. Kalau saya tersilap beritahu tau. Okay. So itu saya punya
nilai X. So nilai X ini adalah secara automatik dia adalah kita punya domain function. Okay, then saya letakkan negatif C dekat sini. Okay. Kita tak tahu tapi kita dah tahu dah dia punya sign tadi adalah negatif. Maksudnya kalau negatif dia akan ke bawah. Tetapi bila X sama dengan negatif C, apa nilai Y kita? Berapa nilai Y kita? Bila X sama dengan negatif C, so gunakan kaedah macam tadi. Awak sub saja dia akan jadi berapa? C tambah D. Apa C tambah D? Anak aku ni kira ke tak? Mira? Bila X sama dengan negatif C, Y dia berapa? D. D kot. Y dia D. Ya, Y dia D sebenarnya. D. Ya, D termasuk ni. So, kenapa saya bulat hitam? Kenapa saya tak bulat kosong je? Kenapa tak bulat kosong? Kenapa bulat hitam? Yang korang nampak hitam ke nampak apa? Nampak hitam tau. Walaupun biru ni saya nampak hitam. Korang nampak biru Aku kena tukar dah ni. Kenapa dia bulat berisi lah? Kenapa bukannya Dia ada sama dengan Ada sign dia sama simbol. dia ada sama dengan sebab dia ada sama dengan, so secara automatik dia akan jadi bulat hitam sepatutnya lah. Bulat hitam dekat situ, makanya okay. So kita tak tahu lagi ni. Ke atas ke bawah ke, kita dah tahu ke belum? ke bawah. Ke bawah. Tengok balik sign dia tadi, coefficient dia akan jadi ke bawah macam ni. Ya saya. Dia ni sebenarnya graf dia kalau kuadratik graf awak macam ni kan. Kuadratik. And kuadratik. So untuk set dia akan jadi half sahaja. So mungkin macam ni je. Mungkin macam ni je. So tengoklah function dia macam mana nanti. Okay. Okay, yang D sendirian berhad tau. D sendirian berhad. Sendirian berhad. Okay, D sendirian berhad. Habis dah. Okay, exercise 2. Exercise 2. Ini yang saya dah cerita dekat dalam saya punya video. Saya dah cerita. So, saya tak nak cerita dia lagi. Okay, then cubic function. Okay, ni patah balik macam yang tadi. Nak cerita, okay kita cerita cubic function. Saya kena cari apa? Saya kena cari intercept. Intercept. Okay, so macam mana nak cari intercept? Macam mana nak cari intercept? Tak apa jangan rentah. Pelukis dulu, paksi. Okay, paksi dulu. Saya buat paksi dulu. Okay, lepas tu? Saya dapat paksi, nak buat apa ni? Okay, saya dah ada paksi. Lepas tu, awak dah tahu juga dia punya intercept kan? X intercept ke Y intercept yang awak dah tahu? Y. Tak tahu. Okay, awak dah tahu dah. Ni 1. 1 ini adalah Y intercept kita. Y intercept kita. So, satu duduk sini. Okay, Y intercept. And then, suppose-nya, sekejap suppose-nya function kita adalah cubic. Bila cubic, kuasa 3. Maksudnya kita akan ada 3 root sebenarnya. 3 root. So macam mana kita nak cari root tu tadi? Macam mana kita nak cari nilai X intercept kita? Macam mana nak cari X intercept? Anak, sebenarnya nak cari X intercept sama macam saya dah cerita dengan quadratic function. So macam mana? Awak tekan menu, kalkulator awak. Menu, cari equation. Mana tak tekan? Mana kan? Cuba tekan. Menu. Tekan menu. Lepas tu go pada equation. Lepas tu? Tekan polinomial. Tekan polinomial. Lepas tu degree dia berapa? 3. 3 lah. Degree dia 3. Tekan 3. Okay, so nampak OXO. 0x cube plus 0x square plus 0x plus 0. Nampak tak? Lepas tu, nampak? Okay, masukkan coefficient x cube. Coefficient x cube saya berapa? Coefficient x cube 2. Okay, 2. Lepas tu coefficient x square 0.
Koefisien X square 0, masukkan tekan 0. Lagi koefisien X berapa? 0 juga. 0 juga. And then our constant equals with 1. Okay, go. Tekan sama dengan. So, dapat negatif 0.7937. Saya nak show anak saya tengah duduk atas riba. Tidur Ya. atas riba pula. Okay. Betul. Okay, betul. Alhamdulillah. X saya sama juga negatif 0.7937. Satu. Lagi. Tekan lagi. So, dapat berapa? 0.396. 396. Tapi korang tekan lagi ke belakang kan? Anak panah belakang tu, belakang. Dia ada huruf I. Ya, ada I. Itu adalah imaginary number sebenarnya. So imaginary root itu kita takkan terima. So sekarang yang kita cover hanyalah real root sahaja. So yang tak ada huruf I sahaja yang kita ambil. Yang ada huruf I kita dudukkan dekat tepi sebagai pemerhati bebas saja. Faham ke tak maksud saya? So kita cuma ada satu root sahaja untuk soalan ini. Yakin je aku. Cuba satu lagi dapat apa? X3 dapat apa? Ada I juga. Ada I juga. Okey, ada I juga. So ignorekan dua root yang kat belakang tadi. Cuma kita ada satu sahaja root kita, iaitu X sama juga dengan negatif 0.7937. So dia akan duduk kat situ dan sambungkanlah graf dia dengan bentuk dia adalah bentuk yang pertama ke bentuk yang kedua tadi? Ingatlah. Bentuk yang pertama sebenarnya. Bentuk yang pertama yang positif. Kenapa positif? Sebab koefisien X cube kita adalah lebih besar daripada 0. So inilah graf dia. Sepatutnya dia ada 3 lah. Sepatutnya ada 3 pintasan dengan paksi X. Tetapi sebab tadi kita dah buat dengan calculation, guna calculator hanya dapat satu real root sahaja. Okay. Boleh terima? Saya nak tunjuk calculator tapi nak. Boleh. Boleh. Okay, boleh. Okay, go. Lagi. Saya bukan duduk awak tau. Saya duduk anak saya. Duduk korang tak jadi apa sekarang. Okay. Okay, then H. Kita cuba lagi. H. Negatif X cube minus 2. Sorry. Anakku nanti patah balik G. Patah balik G dulu. Domain saya. Domain. Range. Okay, domain. Domain left to right. Left to right. Ni saya. Negatif infinity to infinity. Ni. Ni domain saya. Negatif infinity sampailah infinity walaupun awak nampak tadi kita ada pintasan dekat sini 0.7937. Tetapi sebab dia kata daripada kiri sampailah kanan. Ini macam situasi C tadi. Yang ada C dekat atas tadi tu. Kan? Yang saya pecah tadi tu. Okay. So itu adalah saya punya domain. Range saya daripada mana ke mana? Top to bottom. Bottom. Negatif infinity. Ya, daripada bottom to the top. So negatif infinity sampailah infinity. Okay, H. Sikit lagi. Go anakku, go. H. Cantiklah. H. Okay. Pintasan saya adalah pada pintasan Y saya adalah negatif 2. Pintasan Y kita adalah negatif 2. So negatif 2 duduk dekat bawah. Y sama dengan negatif 2 duduk sini. And then gunakan calculator. Cuba tolong saya. Negatif 12599. Berapa? Negatif? Negatif 125 negatif 1.2599. Negatif 1.2599. Ya. 26 boleh? 26. Boleh 26?
Boleh. Boleh? Okay, so sambung je. Tapi dia tak sambung macam tadi. Dia akan jadi shape yang Kedua. Kedua. Shape yang kedua. Okay, shape yang kedua. Tak jadi ni. Tak jadi saya punya ni. Patutnya saya kat sini. Kat sini naik atas sikit. Tak jadi. Okay, so domain sama juga. Domain masih real number. Range dia pun real number juga. Kalau tak nak tulis real number, tulislah negative infinity sampailah infinity. So settle dekat situ. Okay. Boleh? Boleh. 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 Okay, I dan juga J. Ni pun sama lah macam tadi kita dah buat dah. Banyak kita buat tadi. Dan sampai C kita buat. Okay. So sekarang ini yang saya kata tadi. Kalau tadi gunakan sebab dia beri dalam bentuk unknown. Dia beri dalam bentuk unknown so susah sikit. Yang ni lagi senang sebenarnya. Okay. Kita cuba ya. Kita tengok domain dulu. Yalah orang tak minta lagi. Kita buat dulu. Domain dulu. Domain. So datang daripada mana domain? Domain akan datang daripada dalam search. Okay. Dalam search mesti apa? Pesanan penaja? Mesti positif lah. Greater or equal 0. Zero. So X plus 1 must greater or equal 0. So X saya mesti greater or equals negative 1. So dah nampak dah. Domain saya negatif 1 ke kanan. Ke kanan pusing. Negatif 1 ke kanan. Ke kanan pusing. Ke kanan lah. Dia duduk kat sebelah kanan. Mesti sebelah kanan. Atas bawah sebenarnya. Kanan atas, kanan bawah. Anak? Bawah. Kanan bawah. Kanan atas lah. Atas. Atas saya baru cakap tadi korang. Aku telan sekarang. Okay, kanan atas. Okay, go. Cuba. Bila X sama dengan negatif 1, nanti kita akan tengok. Kita akan confirmkan betul ke tak ke kanan atas Okay, bila X negatif 1, Y dia berapa? When X equal negative 1, so Y saya let fx tu tadi adalah Y. So set negative 1 plus 1 plus 2. So Y saya akan jadi 2, right? Tu. Okay, 2. So Y saya sama juga dengan 2. So duduk diam-diam dekat situ. Diam-diam. Okay. Dah diam-diam, lepas tu kita nak, kalau ikut, saya dah nampak dah sebenarnya dia ke mana. Kan tadi saya dah kata dah, tengok sign dekat sebelah ni. Sign dia adalah positif. So bila positif dia akan ke mana? Atas. Ke atas. Ke atas. Ya betul. Betul ke atas. Tapi betul ke? Korang boleh tentukan. Cuba ganti nilai. Awak masuk function yang macam hari tu yang saya tunjuk. Kan kita ada yang masukkan dalam calculate. X tambah 1. Sekejap. Tambah 1 tambah dengan 2. Awak calculate. Tekan button calculate. Jumpa tak button calculate? So masukkan X dia. X dia berapa yang awak nak masukkan? Mesti yang lebih besar daripada negatif 1. Awak masuk berapa? Nak senang masukkan 0. Masukkan 0. So tekan berapa? 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2? Tekan calculator. 3. Sungguh anak aku 1 tambah 2 tekan calculator. Dapat berapa? 3 lah. 3 mesti atas kan? 3 atas daripada 2. So that's why lah graf kita jadi bentuk macam ni. Dia akan duduk atas lagi. So sambungkanlah dia. Makanya betul lah tu. Kalau lah awak nak check, nak tengok betul ke tidak, graf awak jadi bentuk macam tu. Awak ganti nilai calculate tadi. Okay, so I, J, last question. Last example untuk hari ni. Saya gatal pula ni. Okay, chop tweet. Domain. Asyik terlupa saya. Okay, domain. Negatif 1 infinity. Siap saya. Negatif 1 infinity. Range. 2 infinity. Siap. 2 infinity. Pandai pun. Alhamdulillah. Tengah-tengah hari macam ni. Okay. J. Buat cara yang sama. Domain dulu. Tak apa. Cari domain. Domain X tambah 3 mesti lebih besar atau sama dengan 0. So X saya mesti lebih besar atau sama dengan negatif 3. So negatif 3 duduk sebelah sini. Dia akan ke mana tak tahu. Negatif 3. So tak tahu ke mana. Hala 7. Tapi kita dah nampak dah ni. Kita dah nampak macam mana awak nampak?
tengok sign ni tadi. Terpadam terconteng pula. Ke mana ni? Sign dia ni. Okey, ke mana? Dia akan ke mana? Dia Ke akan bawah. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu lagi bila X negatif 3, Y kita berapa. Kena cari dululah nilai dia. Bila X negatif 3, Y dia berapa? X negatif 3, Y dia Zero. berapa? Ya, negatif 0. Ada negatif 0 tak? Tak ada Tak negatif. ada. So 0 sini. Duduk situ diam-diam. Diam-diam. So dekat sini. Lepas tu Ke bawah. ke bawah. Alhamdulillah. Ke bawah. Yakin je anak aku ni. Betul ke? Mak kata tadi ganti nilai. Okey, dah tahu dah Y saya sama juga dengan negatif set X tambah 3. Lepas tu nak ganti nilai apa? Zero. Apa nilai X? Tak boleh lah 0. Sebab 0 duduk mana? 0 duduk sini. Negatif Y. Mana boleh. Ha? 0 duduk situ. Saya nak ganti nilai apa? Saya kena gantikan satu nilai yang berada dalam domain saya. Yang lebih besar daripada negatif 3. Lebih besar daripada negatif 3. Negatif? Y. Negatif 1, Eh, 4. macam salah je korang ni. 2. Yakin je korang. Salah lah. Kan lebih besar ni. Lebih besar ke mana? Anak. Negatif 2. Bukan. Jap. Graf kita bukan gitulah. Korang tak cakap dengan saya pun. Ni negatif 3. Dia ke mana graf dia? Ke bawah kanan. Kanan. Bawah kanan. Ni lebih besar. Lebih besar kan duduk sebelah sini. Bukan? Betul cakap dengan saya. Dia dah perasan tapi tak cakap dengan aku. Khusyuk dan tawaduk je. Okay. So, saya punya graf sepatutnya kat kanan. Ke kanan. Ke kanan. So, saya gantikan nilai dia X apa tadi? Minta maaf. Zero boleh? Zero. Boleh tak zero? Boleh. Boleh When X equals 0, okay 0, Y equals with negative set 0 plus 3. So 0 plus 3 akan jadi 3. So Y saya sama juga dengan negative set 3. Negative set 3 adalah negative 1 point something kalau tak silap saya. So negative 1 point something duduk kat situ. Negative 1 point something. So secara automatik boleh juga cari Y intercept anda. So domain. So graf dia yang ni tahu. Ni graf yang betul. So domain saya Negatif 3. Infinity. ya negatif 3 sampai infinity. Range. Okay, range. Negatif 1.73. Jangan. Negatif infinity. Yep, negatif infinity Afrina. Terima kasih. Sampai mana Afrina? Negatif 1. Siapa ni? Siapa Infinity, madam. Infinity. Hey. Jangan. Daripada bottom ke top. Zero. Top Zero. top dia sampai 0 je. Sampai sini je. Jangan lebih-lebih. So sampai 0 je. 0 included ke tidak? Include. Yep, include. So ini adalah kita punya domain dan juga range. Include. Ya saya betul dah. So settle dah. So settle untuk kita punya sketching graph, linear, quadratic, cubic dan juga surd function. So next class tomorrow. So tomorrow kita akan continue pula dengan composite function. Kalau tak boleh beritahu tahu. Kalau tak boleh kecap, beritahu saya. Kalau tak, saya tak tahu. Kalau awak tak beritahu. Attendance saya jangan lupa tahu. Attendance saya. Kuning-kuning macam banyak je kuning-kuning kat attendance tu. Okay, so saya rasa sampai sini je dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi esok ya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you. Thank Thank you. you, Madam. Thank you, madam. Thank you, Okay, madam. Okay, anak kita tengok ya ada orang yang tertidur ke tidak. Kita tengok ya nanti ada orang tertidur ke tidak. Thank you, madam. Ada mimpi sudah. Okay, Ram. Jangan lupa attendance saya.